Okay, predict the arrangement of the following substance. So, orange juice, bitter gourd juice, hydrochloric acid dan juga mineral water. Sekarang ni kena arrangekan substance in the decreasing order of pH value. Decreasing dalam bahasa Melayu adalah apa? Tolong respon. Menurun. 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 Menurun pH. pH dia menurun. Maksudnya katakanlah pH dia paling tinggi 10 sampailah kosong. Okey, menurun. So yang paling atas sekali, pH yang paling atas mestilah alkali ataupun asid. Yang atas ni Alkali. So Alkali. yang first paling atas sekali yang antara empat-empat ni yang mana satu? Gourd juice. Bitter gourd juice. Okay, good. Yang first. Second, yang mana? Mineral water. Mineral water. Mineral water. Yang ketiga, Orange juice. Orange juice. Okay, yang keempat, hydrochloric acid. Hydrochloric acid. Faham, bagus. Okay, susah. Okay, seterusnya cikgu nak kamu jawab soalan nombor 4 ni. Arrange the following substance in the increasing order of acid strength. Okay, dalam senarai menaik untuk kekuatan acid strength. So yang nombor satu, meningkat increasing So 1, 2, 3. Yang 3 ni paling tinggi lah dia punya acid strength ni. Okay, so yang nombor satu, yang mana satu antara 3 ni? Fresh milk. Fresh milk. Fresh milk. Okay. Seterusnya yang nombor 2, Pineapple juice. pineapple juice. Dan yang ketiga adalah vinegar. Bergantung pada pH dia. pH makin rendah, so dia punya acidic makin tinggi. Okay, good. Gus, faham? Okay, susah kan? Okay, kita teruskan lagi. Last. Subtopik last. Neutralization. Ni pun cikgu dah terangkan sikit tadi. So, tak ada masalah pun. Neutralization ni adalah proses di mana kita akan campurkan antara asid dan juga alkali. Bila campur, dia akan jadi apa? Tolong respon. Dia dah campur antara kedua-duanya. Neutral. Okay, asid alkali campur-campur, dia akan jadi neutral. Okay, so kalau kamu tengok dekat bahagian equation, dekat bahagian bawah ni, dia tulis asid campur alkali, dia akan jadi salt campur water. So cikgu nak tanya sikit, solution yang kita namakan sebagai neutral yang mana satu antara dua ni? Water. Apa dia? Water. Asid campur alkali yang dia panggil sebagai neutral bukannya water. Water ni adalah hasil sampingan. Asid campur alkali dia akan jadi neutral. Neutral itu adalah salt ini. Inilah compound yang kita namakan dia menjadi neutral. Water ni adalah compound macam compound lebihan sahaja. Lebih kurang macam tu. Okay. Yang salt ini adalah hasil daripada neutralization. Okay, proses meneutralisasikan. Okay, kita pergi kepada contoh. Hydrochloric acid campur dengan sodium hydroxide. Sekarang cikgu nak tanya. Yang kiri dan kanan ni, mana satu acid, mana satu alkali? Kiri, yang ini adalah? Acid. Macam mana kamu tahu tu acid? Tadi cikgu cakap dah. Sebab dia ada acid dan Hidrogen. Ya, bagus. Dia ada hidrogen. Hydrochloric hidrogen. Dia ada hidrogen. Tapi kalau sodium hydroxide, dia ada alkali atau acid? alkali. Sebab apa kamu kata dia adalah Sebab alkali? dia ada Sebab ada hidroxide. Okey, sebab dia ada hydroxide. Allah, dia tempik kat mic tu. Okey, sebab dia hydroxide. Okey, hydroxide, so dia adalah alkali. Bagus, dah faham dah. Okey, sekarang ni kita akan belajar. Kamu ni dah lebih advance daripada abang-abang kamu sebab kita akan belajar chemistry. Okey, kita akan belajar tentang chemical equation. Even dalam syllabus kamu tak ada, cuma cikgu nak bagi kefahaman yang lebih lagi pada kamu. So, kejap. Kita buka whiteboard. Okey, baik. Tadi cikgu tuliskan juga
hydrochloric. Sorry pen ni dia tak ni sangat lah. Hydrochloric acid. Campur dengan sodium hydroxide. Sodium hydroxide. Ni cikgu nak kamu tahu macam mana boleh nama dia jadi macam tu. Okey. Hydrochloric acid campur dengan sodium hydroxide. Kalau untuk chemical equation, tolong dengar sini baik-baik supaya kita boleh tahu sebab apa nama dia jadi macam itu Chemical equation untuk hydrochloric acid adalah cikgu tak warna lain HCl. Sebab apa cikgu tak warna lain? Sekejap lagi kamu akan tahu. Plus dengan sodium hydroxide adalah Na. Warna lain. Na. Hydroxide adalah cikgu letakkan warna OH. Okey, cikgu nak terang pada kamu untuk sesuatu compound, ni contoh yang ni compound hydrochloric acid ni compound, dia gabungan di antara hidrogen dengan klorin. Okey, sekarang ni cikgu nak tanya, dalam compound ni ada berapa elemen? Tolong respon. Kamu dah belajar elemen compound. 2. Ada Okey. dua. Apa dia? Hidrogen dengan Hidrogen dan klorin. Dan juga klorin. Dengan klorin, ya betul. Klorin. Okey, hidrogen dengan klorin. So sebelum ni cikgu pernah terangkan pada kamu, dalam kedua-dua elemen ni dia akan ada positif, ada negatif. Yang mana satu positif, mana satu negatif? Hidrogen positif. Hidrogen positif. Hidrogen positif. Okey, hidrogen positif, Klorin klorin negatif. 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 Okey, sodium hydroxide. Mana satu positif, mana satu negatif? Sodium hydroxide. Dah cikgu warnakan ni. So sodium ni adalah Sodium. Sodium ni Positif. 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 hydroxide negatif. 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 So bila dua-dua ni bergabung, so positif akan tertarik pada negatif, negatif akan tertarik pada positif. So supposedly kita pergi kepada yang nama tu yang penting. Supaya bila kita gabungkan hydrochloric acid dengan sodium hydroxide ni, apa nama akan terhasil untuk salt dia. Kalau hydrochloric acid ni dia adalah acid, sodium hydroxide ni alkali. So last kali dia akan jadi acid campur alkali tadi, dia akan jadi apa? Neutral. Neutral. Neutral tu apa dia punya nama dia dalam Salt. sains tadi? Salt, iaitu garam. Dia akan jadi salt. Okey, neutral. Campur dengan apa tadi? Water. Water. Okey, water. So, positif akan gabung dengan negatif Okey. So, Cl akan gabung dengan yang mana satu antara dua ni? Dengan Na. 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 Okey, klorin Na. akan gabung dengan Na. So, namanya adalah apa? Siapa tahu? Cina. Sodium chloride. Sodium chloride. Sodium Sodium chloride. chloride. Bagus. Sodium chloride. Cikgu letakkan dia. Okay. Sodium Na plus dan dia punya ni chloride. Cl. Ya betul. Cl. Okey. So namanya adalah sodium chloride. Bagus. Sodium chloride. So sebab itulah dalam silibus kamu tak ada pun yang chemical equation ni, tak ada. Ni kimia nanti baru kamu belajar. Ni tak ada. Semuanya cikgu tunjukkan pada kamu supaya macam mana kamu boleh tahu namanya adalah sodium chloride bila kita gabungkan antara kedua-dua ni. Okey? Sebabkan oleh Cl negatif akan tertarik dengan positif Na, sodium. Okey? So dia akan jadi sodium chloride. Campur dengan water. Water dia punya chemical equation ni adalah apa? H2O. H2O. 2 hidro, 1 oksigen. Hidrogen positif ke negatif? Positif. 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 H2O. Sekejap Okay, H2O. Okay. So daripada hidrogen dan juga oksigen. Cumanya daripada hidrogen dan oksigen ni dia tak adalah percampuran di antara negatif ni dan juga positif yang negatif dengan positif hidrogen dan juga OH ni negatif, so dia akan jadi H2O. Untuk compound ni dia akan jadi H2O. Okay. So benda yang pentingnya adalah daripada equation ni kamu kena tahu bahawa negatif dan juga positif ni akan jadi salt ni akan jadi apa? Salt dia akan jadi nama apa? Sodium chloride contohnya.
Dan last sekali dia akan jadi water lah. Okay, kita pergi kepada contoh yang lain. Cikgu bagi nama je. Sekejap lagi kamu try buat Okay. Sulfuric acid. Sulfuric acid campur dengan potasium hydroxide. Okey, baik. So, sulfuric acid. Agak-agak lah dia punya chemical equation dia macam mana? Acid mesti akan ada apa? Hello? Acid mesti akan ada hydrogen. Hydrogen. Okey, dia punya chemical equation dia adalah H2SO4. Okey, kejap. Yang ini kamu tak perlu tahu. Sebab dia ada sulfuric. SO ni stand for sulfur SO ni sulfur. Campur dengan potassium hydroxide. Potassium hydroxide dia mesti akan ada OH lah kan? Okey. Potassium. Okey, akan ada OH. Okey. Potassium dia punya chemical equation dia K. Kalau hydroxide OH. Macam ni. KOH. K ni kalium. Dia sama je macam sodium. Kalau sodium dia punya chemical equation dia Na, natrium. Tapi kalau potassium K, kalium. Sebab apa dia kalium? Sebab dia bahasa Latin. Ya betul, bahasa Latin. Ya betul. Dia tukar nama. Dia tukar nama. Bagus. So, seterusnya sulfuric acid campur dengan potassium hydroxide. So, ni adalah positif. Ni adalah negatif. Ni positif. Ni negatif. Okey. So, apa salt yang akan terhasil? Tolong bagi tahu nama dia. K. K ni potasium. Apa nama salt yang akan terhasil? K SO4. Ya, betul. KSO4. Apa nama dia ni? Apa kamu nak namakan? K ni potasium. Okey, potasium. Potassium. Sulfur. Potasium. Chloride. Chloride. Ni sulfur ni masalah. Sulfuride. Sulfate. Potassium sulfate. Okey. Campur dengan water. Sama juga, dia akan jadi water, H2. Okey. So, ambil perkataan sulfur, ambil perkataan potasium. So, dia akan jadi potassium sulfate. Boleh? Boleh. Okey tak? Boleh. Okey Boleh. Satu lagi. Boleh, cikgu. Okey, satu lagi. Kita pergi kepada nitric acid. Nitric acid. Ni cikgu tak payah buat chemical equation lah. Kamu tengok daripada perkataan pun kamu dah boleh ni dah. Sodium hydroxide. Okey, asid campur alkali. Nitric acid campur dengan sodium hydroxide. So nitrik ni dia positif. Nitrik ni dia negatif. Sodium ni dia positif. So positif akan campur dengan negatif. So nama yang salt yang akan terhasil adalah Sodium nitrit. Nitrik. Sodium Nitrit. tadi sulfate. So Nitrit. sulfate. Nitrate. Okey, nitrate. Nitrik. Okey. Campur dengan water. ya. Bagus. So dah tahu dah lah berkaitan dengan benda ni. Okey. So kalau kita tengok balik. Sodium chloride, potassium sulfate, sodium nitrate. Sodium tu datang daripada perkataan sodium ni sebab dia positif campur dengan negatif nitric acid. Okey. Nitric acid ni yang negatif dia nitrit ataupun yang positif dia hydrogen. Okey, asid dia mesti akan ada hidrogen. Hidrogen tu yang positif. Okey, faham ke tak? Macam mana boleh nama ni terhasil? Faham. Okey, cikgu nak ni sikit tukar sikit soalan daripada semua ni cikgu
ambil solution yang lain. Contohnya, hydrochloric acid campur dengan potassium hydroxide. Apa nama kata saya? Hydrochloric acid campur dengan potassium hydroxide. Apa yang akan terasa? Potassium chloride. Potassium chloride. chloride. Bagus. Potassium Potassium chloride. Campur dengan Water. Water. Okay, water. Okay. Nitric acid campur dengan potassium hydroxide. Apa nama dia? Potassium Potassium Nitrit. nitrate. Ya, betul. Potassium nitrate campur dengan Water. water. Okay. So, faham dah lah? Okay, tengok bentuk kan? Okay, susah. Okay. Okay, baik. So, application of neutralization in daily life. Okay. So, sebab itulah macam cikgu cakap tadi, kita berus gigi, kita shampoo badan kita, okay. Kita sabunkan badan kita disebabkan oleh kita nak hilangkan asid tersebut daripada bakteria, okay. So, macam kamu tengok dekat dalam gambar ni kan, sebab tu gigi kamu kena diberus setiap hari ya. Sebab gigi kamu bila kamu bangun pagi, bau mulut kamu macam mana? Wangi tak? Tak. Bau busuk Tak kan? wangi. Tak wangi. So bakteria tersebut ada dekat bahagian gigi kamu. Bakteria tersebut dia mengeluarkan asidik sebenarnya. Sebab itulah kalau kamu tak berus gigi, apa jadi pada gigi? Gigi repot. Kita hakis. Dia Kita food. hakis. Kita Gigi hakis. reput, hakis lah semualah. Okay. Sebabkan itu kamu kena berus. Sebabkan ubat gigi tersebut ada alkali. Alkali campur dengan asid akan jadi neutral. So gigi kamu akan jadi neutral balik seperti sedia kali. Tapi bila kamu dah makan, dia akan jadi asid balik. So setiap hari akan berulang kamu kena berus gigi. Siapa yang malas berus gigi tu, gigi dia asid, tu sebab berlubang sini. Okay. So sama jugalah macam sabun, shampoo semua yang kamu gunakan. So dia bersifat alkali. Okey, untuk agriculture macam cikgu cakap tadi, kita letakkan fertilizer dalam bentuk amonia. So fertilizer ataupun amonia tersebut dia bersifat apa? Alkali. Baja bersifat alkali. Sebab Alkali. soil tersebut bersifat Acid. 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 So kamu tengok acidic soil can be treated by the adding slate lime which is alkaline in order for plant to grow well. So supposedly plant pun kalau dia nak tumbuh dengan elok, dia akan memastikan bahawa plant tersebut perlulah dalam keadaan neutral, okay, yang tidak berasid. Okay, fabric ni dah acidic waste substance from factory are treated with alkaline before being discharged into the river. Okay, sebab itulah kalau kita belajar sebelum ni, bab yang sebelum ni, kita nak jadikan water purification, ketulinan air. So kita akan masukkan slit line, okay. Slit line tersebut ni slit line ni. Slit line tersebut dia bersifat apa? Acid. Slit line, kapur. Alkali. Okay, so air yang berasid tersebut bila kita letakkan slit line tersebut, dia akan meneutralkan balik air tersebut sebelum dia masuk ke bahagian dalam pipe rumah kamu. So dia perlu di treatmentkan dulu, dia perlu dirawat dahulu sebelum masuk ke dalam pengguna punya tangki. Okay, boleh? Baik, Boleh. so habis untuk asid dan juga alkali. Sebelum kita habiskan kita punya kelas hari ini, ada soalan nak tanya? Okey ke? Cikgu. Ya. Cikgu. Ada satu soalan kat atas yang dia tanya pasal shampoo alkali dengan asid campur jadi 2 dan 1 tu. Ada soalan kat atas dalam buku teks tu. Soalan kat atas. Mana? Muka surat berapa? Bawah cikgu. Bawah lagi. Ni ke? Bawah cikgu. Tu. Ni ke? Ni. Betul How cikgu. can alkaline shampoo and acidic hair conditioner be combined into 2-in-1 shampoo bottle? Okey, baik. Untuk alkaline shampoo, okey, 2-in-1 bottle shampoo macam mana? Okey. Untuk bahagian shampoo, dia adalah alkaline. Shampoo yang kita gunakan alkaline. Lepas tu ada air conditioner, dia adalah acidic. Kamu pakai contohnya
siapa kat sini pakai dua-dua? Pakai shampoo, pakai conditioner? Tolong respon sikit. Saya. Oh, okey, ada dah. Ada. Respon. Okey. Ada orang yang pakai shampoo saja, ada orang yang pakai shampoo dan juga conditioner. Okey. Shampoo dia bersifat alkali. Kalau apa dia ni, hair conditioner dia bersifat acid. Cuma ni cikgu nak tanya siapa yang pakai, kenapa kita kena pakai dua-dua? Boleh tak yang pakai tu tolong explain sikit apa beza kamu pakai shampoo dengan conditioner? Kalau pakai shampoo je, Okey. kalau lepas tu tak pakai conditioner, rambut jadi keras. Okey, bagus. Rambut jadi keras sebab tu Lepas kamu pakai tu conditioner. kalau pakai conditioner, dia akan melembutkan rambut. Okey. So Oh, conditioner tu conditioner tu function dia lebih kepada melembutkan rambut, betul? Okey. So conditioner dia ada acidic, untuk shampoo dia ada alkaline. So sebab apa kita campurkan di antara alkaline dan juga acid? Rambut kita ni first kamu kena tahu rambut kita ni dia merembeskan bakteria-bakteria di mana dia adalah acidic. Tu first, acidic So kamu letakkan shampoo. Shampoo kalau kamu tengok dekat bahagian sini, 2 in 2 in 1 ni lah. Okey. Kalau untuk shampoo, alkaline dia punya tahap alkali dia adalah tinggi. So bermaksud bahawa bila kamu letakkan shampoo yang terlalu banyak, shampoo yang alkaline dia terlalu banyak, dia akan menyebabkan macam Amira kata tadi, rambut kamu akan jadi mengeras disebabkan oleh sifat menghakis dia. So sebab itu dia akan jadi mengeras. So sebab tu kita nak lembutkan balik, letakkan conditioner. Conditioner ni dia ada asid dan asid dia tersebut dia tidaklah asid yang terlalu tinggi, asid yang rendah. So bila alkali yang tinggi bergabung dengan asid yang rendah, last kali rambut akan jadi apa? Neutral kembali. Betul. So kalau kamu letak shampoo sahaja, rambut kamu ni dia asid. Tapi asid dia tak terlalu banyak lah. Kamu letakkan shampoo alkaline yang tinggi, apa akan jadi kepada rambut kamu? Jadi neutral lah. Keras. Keras disebabkan oleh Keras. apa yang lebih? Alkali lebih. Alkali terlebih. Ya betul, Alkali alkali. lebih. So sebab itulah kena letak conditioner juga untuk memastikan dia stable lah rambut kamu tu. Neutral. Boleh faham? Okey tak? Okey boleh Okey. Cikgu tengok kat sini partisipan 24. Oh, 6 orang tak ada kat sini Kelas kan bukan 6 orang, campur dengan cikgu 24. So 23 orang je yang ada, 7 orang tak ada. So Amirul nanti tolong update kat cikgu siapa yang tak datang. Boleh Amirul? Ke Amirul tak ada lah Amirul dia. Amirul? Cikgu. Ya. Boleh. Boleh. Okey, baik. So kelas kita untuk hari ini itu sahaja. Kamu punya exercise tu cikgu minta tolong buat yang kamu ada bawa balik ni kan, exercise yang apa dia ni untuk kerja rumah bagi sains. Okey, tolong buat. Ada cikgu. Next kelas nanti kita akan bincang tentang exercise tu. So tolong siapkan. Boleh? Boleh. Boleh. Okey, baik. Itu sahaja kelas kita untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cikgu. Okey. Terima kasih cikgu. Selamat Raya, cikgu. Selamat raya. Cikgu. Raya, cikgu. Cikgu. Okey.